Okey, kita tengok ini 4.2.6 menghasilkan atur cara yang melibatkan gabungan struktur kod arahan bagi menyelesaikan masalah. Okey, ini adalah subtopik yang terakhir untuk function dan prosedur. Subtopik yang terakhir. Okey, 4.2.6 di mana kita nak menghasilkan atur cara, membangunkan atur cara, membangunkan sistem. Kita nak buat sistem yang ringkas yang melibatkan gabungan struktur kod arahan bagi menyelesaikan masalah. Atur cara yang mempunyai susunan struktur kod arahan yang sistematik, logik dan bermodular dapat memudahkan pengatur cara dan penyelenggara atur cara mengenal pasti tugasan setiap struktur atau modul. Atur cara yang bermodular dapat dihasilkan dengan menggunakan function dan prosedur. Okey, bila dia sebut atur cara bermodular, struktur kod arahan bermodular. Okey, tolong garis sikit. Bila bermodular maksudnya dia menggunakan dua benda ni. Function dan prosedur. Okey. Jadi atur cara dia lebih sistematik, tersusun. Okay, kalau tak guna function prosedur, atur cara kita jadi panjang kan, dia tak tersusun. Kalau function dan prosedur maksudnya kita buat fungsi ataupun prosedur yang melaksanakan suatu tugas. Lepas tu bila kita nak guna, kita panggil dia. Kita panggil fungsi atau prosedur tersebut dengan menghantar argument ke, tak hantar argument ke. Lepas tu, lepas dia selesaikan tugas dekat function atau prosedur, kalau function dia akan kembalikan nilai. Kalau prosedur dia akan papar terus output dari prosedur. Dah selesai buat tugas dia akan paparkan output. Okey, dekat prosedur. Kalau function lepas selesai tugas dia akan kembalikan nilai ke baris yang memanggil fungsi. Okey, jadi atur cara kita lebih sistematik. Okey, nampak tersusun. Ada pembahagian-pembahagian dia. Okey, next. Penghasilan atur cara yang menggunakan function dan prosedur bagi mengira peratus keuntungan dan kerugian. Okey, atur cara yang ditunjuk ni ialah atur cara untuk kira peratus keuntungan dan kerugian. Ini adalah fungsi atur cara kita. Okey, tugas atur cara kita. Tugas atur cara yang kita nak bangunkan. Ataupun kita boleh panggil ini sebagai masalah. Okay, masalah kita adalah untuk mengira peratus keuntungan dan kerugian. Okay, ini adalah satu masalah. Masalah tu ialah tugas lah. Tugas yang kita perlu selesaikan menggunakan atur cara. Okay, dengan membangunkan atur cara. Okay, dekat sini, untuk kira peratus keuntungan dan kerugian, okay, kalau dalam matematik pun kita belajar kan, macam mana nak tahu dia untung. Apa formula untuk untung dengan rugi? Untung dengan rugi dia melibatkan beberapa formula ubah kan? Okey, antaranya untuk nak tahu untung atau rugi kita kena tahu apa? Modal kan? Modal kita panggil sebagai harga apa? Harga kos. Kena tahu harga kos. Harga kita dapatkan barang tu berapa? Harga asal dia. Lepas tu kita kena tahu apa? Nak tahu untung atau rugi? Siapa boleh jawab? Harga kos dan harga? Jualan. Ya, betul. Harga jualan. Betul. Okay. Macam mana kes bila untung? Untung. Kalau untung, untuk dapatkan untung maksudnya kita kena jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kos. Untuk untung kita kena jual harga jualan lebih tinggi, lebih besar daripada harga kos. Barulah kita dapat untung kan. Okay, untuk rugi. Rugi ialah harga apa? Harga jualan kurang daripada harga kos. Contoh harga kos katakan RM100. Okay, kalau kita nak untung, harga jualan kita kena jual 120, lebih daripada 100 kan. Kalau kita
Kalau barang tu tak laku sangat, kita kata tak apalah, rugi pun tak apa. Janji barang tu habis kita jual kan. Jadi harga jualan ni mungkin kita letak RM80. Jadi kita rugilah dekat situ kan, rugi RM20 kalau kes ni. Okay. Itu senario dia. Okay, kita tengok Tarmini ingin membina satu atau cara bagi mengira peratus keuntungan. Okay, peratus untung dan rugi barang yang dijual oleh abangnya. Dalam mata pelajaran matematik, Tarmini telah mempelajari rumus seperti dalam jadual 4.23. Okey, dekat sini adalah formula dia. Formula ni, kenapa kita perlu formula dalam atur cara? Kenapa kita perlu formula dalam atur cara? Untuk kita melakukan proses. Proses kan melibatkan formula kan? Selalunya melibatkan formula. Jadi formula ni kita perlu tahulah untuk proses. Okay, yang tadi tu yang kita kata harga kos, harga jualan itu adalah input. Okay, harga kos, harga jualan. Ini adalah input. Daripada input ni kita boleh kira proses. Okay, lepas kita kira proses, kita akan buat apa? Paparkan output kan? IPO, input proses output. Okay, untung ialah harga jualan tolak harga kos. Okay. Rugi harga kos tolak harga jualan. Betul lah macam kita buat tadi tu. Sebab harga kos tu lagi tinggi daripada harga jual. Okay, jadi dia terbalik daripada untung tadi. Peratus keuntungan. Bila peratus maksudnya, okay, untung yang kita dapat ni, katakan harga jualan tadi kita kata 120, tolak 100. Dapat RM20 kan? 20 per dengan 100, darab 100. Okay, jadi kita dapatlah untung dekat sini RM20. Kalau rugi pula, harga kos 100. Kita nak jual tadi 80. Okay, jadi 20% lah kan? 20 per dengan 100. Jadi dapat 20%. Tapi 20% ni adalah rugi. Okay, yang ni 20% ni untung. Tarmini akan menggunakan rumus di atas dan mengaplikasikan fasa-fasa pembangunan yang telah dipelajari dalam bab 1. Fasa pembangunan yang dipelajari dalam bab 1. Okay. Ada berapa fasa pembangunan? Siapa ingat? Fasa pembangunan atau cara? 5. Okay, jadi kita akan guna 5 fasa itulah untuk nak bangunkan atur cara kita. Okay, fasa yang pertama, ini fasa pertama, fasa analisis masalah. Okay, gunakan teknik leraian. Dekat fasa analisis masalah, kita gunakan teknik leraian. Okay, untuk apa? Untuk memecahkan masalah, mengira peratus keuntungan dan kerugian. Pasal apa kita pecahkan? Sebab kita nak kira dua benda. Satu, peratus keuntungan. Yang kedua, peratus kerugian. Sebab tu kita pecahkan. Bila pecahkan maksudnya teknik leraian. Okay. Kepada beberapa bahagian seperti mendapatkan input. Okey, lagi satu kenapa kita pecahkan? Sebab kita nak dapatkan input. Bagi harga kos dan harga jualan. Tadi kita sebut dah input ni adalah dua benda tu. Harga kos dan harga jualan. Okey, yang ni input kan? Input ni. Proses pengiraan bagi peratus keuntungan. Proses. Okey, formula tu. Okey, serta memaparkan output yang sepadan. Sebab tu kita pecahkan, kita nak tahu juga input, proses dan output. Bahagian-bahagian kecil ini lebih mudah diuruskan. Okey, bila kita pecah, dia jadi bahagian yang lebih kecil, jadi kita mudah nak uruskan. Ini fasa yang kedua ialah fasa reka bentuk. Corak dan prinsip yang menghasilkan corak harus dikenal pasti. Analisis rumus matematik bagi pengiraan peratus keuntungan dan peratus kerugian diperlihatkan. Okay. Dalam proses memang, dalam reka bentuk melibatkan proses, kita akan guna formula ni. Okey, dalam reka bentuk ni kita buat dua benda tau. Selalunya kita buat dua. Apa yang kita buat? Dalam fasa reka bentuk ni selalunya kita cuba untuk menyelesaikan masalah kita tu. Okey, kita buat langkah-langkah penyelesaian. Bila langkah-langkah penyelesaian, kita gunakan dua alatan dia panggil. Okey, dua cara. Iaitu apa? Siapa tahu? Prosedur kod.
Ya, betul. Serta alir. Ya, sudokod dan carta alir. Bagus. Okay, dalam pasarkan bentuk memang kita buat sudokod dan carta alir. Sebab apa? Sebab kita dah dapat maklumat daripada fasa yang analisis tadi tu, input, proses, output. Sekarang kita akan buat urutan dia. Yang mana nak buat dulu, lepas tu step mana kan. Langkah-langkah yang berurutan tu lah. Okay. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, kini Tarmini perlu menyediakan algoritma. Algoritma ni lah yang ada dua tu, sudokod dan carta alir. Bagi atau cara mengira peratus keuntungan dan kerugian. Kemudian algoritma ini diterjemahkan dalam bentuk sudokod dan carta alir. Okay. Okay, next. Ini adalah algoritma. Okay, algoritma. Algoritma tu apa? Algoritma tu ialah langkah-langkah penyelesaian. Okay, langkah-langkah, step-step untuk penyelesaian masalah kita ni. Okay, ini adalah algoritma. Yang pertama, dapatkan harga kos dan harga jualan daripada pengguna. Okay, maksudnya dekat sini kita akan guna input kan. Dua-dua ni adalah input. Kita nak dapatkan input, jadi kalau dari segi atau cara kita boleh bayangkan. Dia menggunakan fungsi input kan. Okay, bila fungsi input kita kena nyatakan jenis data dia. Harga kos, harga jualan. Nak guna jenis data apa? Siapa boleh bagi tahu jenis data dia? Jenis data apa kita nak guna? Harga boleh ada titik perpuluhan kan? Jadi, float, betul. Okay, kita boleh guna jenis data float. Okay, mungkin kita kata harga kos sama dengan float, bracket input, bracket arahan, masukkan harga kos kan. Lepas tu titik bertindih. Tunggu pengguna masukkan nilai. Okay, lepas masukkan dua-dua ni, pemulih ubah harga kos dengan harga jualan. Bandingkan nilai harga kos dan harga jualan. Bandingkan. Okay, bandingkan maksudnya, okay, kalau dekat sini, dia tunjuk kat sini. Dekat sini kita bandingkan ni. Jika harga H1 ni harga kos sama dengan harga jualan, maksudnya dia tak untung lah kan, tak ada untung. Dia harga kos tu 100, dia jual pun 100. Jadi tak ada untung. Okay. Ini dia bandingkan ni. Step ni Step yang kedua tu dekat sini. Jika harga H2 adalah harga jualan lebih daripada harga kos. Harga jualan lagi tinggi daripada harga kos, maksud dia akan dapat untung lah kan. Jadi dia letaklah formula untung kat sini. Berapa peratus keuntungan. Okay. Yang ni tadi tu adalah fungsi input nombor 1. Ni nombor 1 ni. Okay, seterusnya. Jika harga jualan, ini sambung juga kan ni. Harga jualan sama dengan harga kos, dia ada untung. Harga jualan lebih tinggi daripada harga kos, lebih tinggi daripada harga kos, maksudnya peratus keuntungan. Harga kos lebih tinggi daripada harga jualan, kira dan paparkan peratus kerugian. Ya, ada lagi kat bawah tu ya. Tak nampak. Yang ni lah semua ni kan. 2, 3, 4 semua kat sini lah. Okay. Lepas tu tamat jika. Okay, yang dekat sini, dia guna operator kan ni. Ni operator. Operator apa ni? Operator. Siapa ingat ni operator apa ni? Dia menggunakan operator. Operator apa? Siapa ingat? Ni operator ni. Sama dengan ni. Lepas tu kita ada operator ni lebih besar. Apa dia operator apa? Pembandingan. Ya, betul. Bagusnya. Terharu saya boleh jawab. Betul, operator perbandingan. Sebab kita nak bandingkan dua nilai antara kiri dengan kanan. Okay. Ini yang kiri, ini yang kanan. Nak bandingkan dua nilai. Okay. Operator perbandingan sama dengan, operator perbandingan lebih besar. Okay, kurang, ada banyak lagi lah kan, tak sama, lebih besar sama dengan, kurang sama dengan. Okay. Okay, bila operator perbandingan, bila H1 sama dengan H2, okay, jika H1 sama dengan H2,
Bila ada operator perbandingan macam ni, yang ni, semua ni kita panggil sebagai ungkapan. Okay. H1 sama dengan H2. Ini adalah satu ungkapan. Ungkapan matematik. Okay. Dia bukan persamaan sebab tak ada tanda sama dengan kat ujung. Bila ungkapan matematik ni, dia akan menghasilkan keputusan sama ada true atau false kan? Okay, true atau false. True atau false tu adalah operator logik. Okay. So kena tahu, ini adalah, boleh catat sikit, ini adalah ungkapan. Okay, ini adalah ungkapan. Ungkapan matematik yang bukan ungkapan matematik. Dia panggil ungkapan yang menghasilkan output logik. Output logik tu maksudnya output dia sama ada true atau false. True atau false. Kalau true, okay, kalau true dia akan buat 6.1. Kalau true dia akan buat ini 6.1. Kalau false dia pergi ke mana? Kalau false dia pergi ke mana? Siapa tahu? Kalau H1 sama dengan H2 dia akan buat, kalau true dia akan buat 6.1. Tiada keuntungan dia paparkan. Kalau false dia pergi ke mana? 7.2. 7.2, betul. Okay. Sebenarnya bukan 7.2 tapi 7 kat sini kan, baris seterusnya. Dekat sini. Jika H2 lebih besar daripada H1, kalau true, katakan true, dia akan buat 7.1 kan? Dan 7.2 ni, kalau true. Kalau false, dia pergi ke mana? Katalah false. Kalau false, dia pergi ke siapa boleh beritahu pergi ke mana? Pergi ke jika tidak ni kan. Kalau false yang ni dia tak buat. Kalau false dia tak buat dua ni tapi dia langkau. Dia pergi ke baris bawah. Jika tidak rugilah maksudnya. Dia kira peratus rugi dan dia paparkan berapa peratus kerugian. Okey. Yang ni kena faham ya, baris-baris dalam pseudocode. Jika algoritma yang dihasilkan dikaji semula, anda akan mendapati bahawa ada proses yang berulang kerana mempunyai corak yang sama. Sebagai contoh, proses memasukkan data mempunyai corak yang sama, iaitu meminta pengguna memasukkan data sebanyak 2 kali. Okey, pengguna masukkan data sebanyak 2 kali. Betul lah 2 kali sebab ni harga kos. Okey, ini adalah harga jualan. Okey. Begitu juga dengan proses pengiraan. Proses pengiraan di mana pengiraan peratus keuntungan dan peratus kerugian mempunyai formula yang serupa. Untung ke, rugi ke, formula dia sama, formula dia serupa. Dan kedua-dua formula tersebut menggunakan data yang sama. Dua-dua formula menggunakan data yang sama. Apa maksud data yang sama ni? Apa maksud data yang sama? Apa yang sama? Apa yang sama? Ni kan? Ni data yang sama ni. Nak kira untung pun guna H2. Nak kira rugi pun guna juga H2. Lagi satu yang ni lah. H1 ni. Ini harga kos kan? Ini harga kos, ini harga jualan. Okay, tengok dia guna data yang sama. Okay, ini adalah persamaan. Okay, teknik pengecaman corak. Bagi menjadikan penyelesaian lebih mudah dan bermodular, proses-proses yang berulang ini iaitu proses memasukkan data dan proses pengiraan serta memaparkan peratus untung dan rugi perlu dijadikan function atau prosedur. Masuk data dengan pengiraan ni benda yang sama, jadi nak kira untung pun perlu, nak kira rugi pun perlu juga. Okay, masukkan harga kos dan harga jualan. Okay. Pengiraan pun tengok lebih kurang sama juga. Sebab itulah kita perlu menggunakan function dan prosedur. Sebab dia ada benda yang berulang. Benda yang hampir sama tapi kita buat banyak kali. Okay. Jadi dia cadangkan kita menggunakan function ataupun prosedur. Berikut menunjukkan pseudocode setelah diubah suai. Okay, dia ubah suai. Okay. Ini pseudocode, function dan prosedur. Function input pengguna. Okay, kita cuba buat, yang ni kita rancang dulu.
function input pengguna. Okay, kita cuba buat untuk pengguna menginput harga kos dan harga jualan. Jadi dekat sini kita cuba rancang lah. Kita agak dulu, mesti ada fungsi untuk input pengguna. Okay. Dekat situ mula paparkan message input, setkan harga sama dengan input pengguna. Bila pengguna masukkan data kat sini, okay, data ni akan masuk kepada pemboleh ubah harga. Pulangkan harga, tamat. Prosedur kira peratus. Okay, sebab tadi dia kata menggunakan data input yang sama. Jadi ini adalah fungsi dia. Yang ni sebab dia kata menggunakan formula yang hampir sama. Jadi kita buat prosedur kira peratus. Untuk mengira dan memaparkan peratus untung dan rugi. Prosedur kira peratus. Okay, bila dia guna prosedur maksudnya dia tak pulangkan nilai. Okay, bila fungsi kat sini dia guna fungsi maksudnya dia hantar balik nilai. Dia pulangkan nilai. Prosedur ni dia tak ada nilai yang dipulangkan, dia papar terus, dia print terus dekat situ. Kan? Saya selalu ulang banyak kali, prosedur tak pulang nilai tapi dia print terus, dia paparkan terus dalam prosedur. Prosedur kira peratus untuk mengira dan memaparkan. Dia kira dalam tu, lepas tu dia terus paparkan peratus. Keuntungan atau peratus kerugian. Okay, ini formula dia, kira peratus sama dengan H2 tolak H1 bahagi dengan H1. Okay, darab 100. Jika peratus lebih besar dari kosong. Okay. Kalau lebih besar daripada kosong tu maksudnya peratus dia mungkin 5%, 1%, 2%. Maksudnya dia untung ke dia rugi? Kalau peratus tu lebih besar dari kosong. Kita ambil yang paling sikit 1% pun tak apalah. Maksudnya dia untung ke dia rugi? Dia untung kan. Jadi papa peratus untung lah. Berapa peratus itu? Dia akan keluar peratus keuntungan sama dengan katakan 1%. Okay, nilai peratusnya adalah 1%. Jadi nilai peratus tu akan dipaparkan di sini. 1%. Jika tidak, peratus kerugian dan peratus. Okay, nilai mutlak. Okay, nilai mutlak maksudnya dia akan paparkan 1 macam tu lah. Okay, ini adalah pseudocode untuk atur cara utama. Bila kita ada fungsi dengan prosedur, kalau tak ada atur cara utama tak guna juga kan? Kena ada atur cara utama untuk panggil dia. Okay, macam ni. Ini adalah dia punya pseudocode lah. Sebab tu ada mula dan tamat. Mula H1 panggil input pengguna masukkan harga kos. Harga kos, okay, kalau kita masukkan 100, jadi dia akan pergi kepada H1. H1 akan pegang nilai 100. Masukkan harga jualan. Jual 120. Jadi, ini H1, H2. H2 adalah 120. Jika H1 lebih besar daripada H2, H1 tadi 100 kan? 100, sama dengan. 100 sama dengan 120? Ya ke tidak? True or false? False kan? Okay, 100 sama dengan 120, false. Bila false, ini tak buat, tapi dia pergi ke bawah. Kat sini, jika tidak ni. Panggil kira peratus. Jadi dia akan hantar H1 adalah 100 tadi, H2 adalah 120, yang ni argument. Dia hantar argument H1 dengan H2 ke fungsi ke prosedur tadi? Kira peratus. Prosedur, betul? Dia akan hantar ke prosedur kira peratus, lepas tu kira peratus tu dia akan kira, lepas tu dapat jawapan, dia print terus, dia paparkan dari prosedur tersebut. Lepas tu tamat jika tamat, habis. Okay, nampak ringkas atau cara kita ada 3 bahagian. Atau cara utama, ada fungsi, ada prosedur. Okay. Seterusnya kita masuk ke fasa yang fasa ke berapa ni? Pengekodan siapa tahu? 3. Iya, fasa ketiga, betul. Okay, fasa ketiga, fasa pengekodan. Semasa pengekodan maksudnya kita nak kodekan atur cara. Kita nak guna bahasa pengaturcaraan dah. Kita gunakan Python dah dekat sini. Okay, sebab kita dah rancang, dah berjaya rancang dah dekat fasa kedua. Fasa ketiga kita nak bangunkan atur cara. Semasa pengekodan lazimnya prosedur dan function dihasilkan dahulu dan diuji supaya bebas ralat. Okay, kita buat dulu function dengan prosedur dia kata. Okay, memanglah function dan prosedur duduk paling atas kan. Lepas tu kita uji.
Uji supaya bebas ralat. Okay, kita cuba masukkan apa-apa data lah sebelum proses penulisan kod atau cara utama dimulakan. Okay, maksudnya kita buat dulu function procedure, lepas tu kita uji. Uji siap-siap function procedure tu betul ke tak betul? Boleh berfungsi ke tak boleh berfungsi? Kalau tak berfungsi menghasilkan output yang salah, kita betulkan dulu function dengan procedure tu. Betulkan dulu, dah betulkan barulah kita buat atau cara utama. Sebab tu dia kata sebelum menulis atau cara utama. Atau cara utama ni senang je, kita nak panggil je kan. Kita panggil-panggil macam tu je. Dalam fasa ini, algoritma diterjemahkan kepada kod arahan bahasa pengatur caraan yang terpilih. Okay, algoritma yang kita buat tadi, langkah penyelesaian tu, dia kata kita terjemahkan. Kita tukar dia. Tukar dia dalam bentuk kod arahan. Okay, dalam bentuk pengatur caraan lah. Menggunakan bahasa pengatur caraan yang dipilih. Okay, bahasa apa awak nak guna? Java ke? Bahasa Python ke? Bahasa Scratch ke? Okay, dan lain-lain lah. Boleh pilih bahasa apa kita nak guna. Teknik-teknik pemikiran computational masih boleh diaplikasikan mengikut kesesuaian dengan sintek bahasa pengatur caraan. Sintek peraturan. Setiap bahasa pengatur caraan dia ada peraturan yang kita kena ikut. Okay, jadi sintek kena betul lah. Dalam contoh 4.19, kod arahan function input pengguna dihasilkan. Okay, mula-mula dia buat yang ni dulu. Function input pengguna. Dan diuji supaya bebas ralat. Okay, kita buat dulu function input pengguna. Lepas tu kita uji dia. Uji supaya bebas ralat. Okay, bila dah berjaya buat fungsi input pengguna, kita dah cuba masukkan data, sampel data. Lepas tu berjaya, tak ada ralat, barulah kita buat prosedur. Okay, prosedur apa nama dia? Prosedur kira peratus. Ni. Ini yang kedua kita buat. Lepas kita buat prosedur kira peratus, kita sama juga. Kita uji dia. Uji dan pastikan dia bebas ralat. Tak ada ralat. Dengan cara kita cuba masukkan sampel data. Okay, maksudnya kita sampel data tu kita cubalah masukkan 100 ke 200 ke. Lepas tu kita suruh dia kira. Okay. Kerana output daripada function input pengguna akan menjadi input kepada prosedur kira peratus. Okay, bila kita uji function input pengguna ni dah berjaya, maksudnya data tu kita dah dapat. Bila kita dapat data tu akan jadi input kepada prosedur kira peratus. Sebab tu kita kena uji dulu yang ni bagi bebas ralat. Sebab data ni kita guna sebagai apa? Input kepada prosedur kira peratus. Apabila kod prosedur kira peratus diuji dan didapati bebas ralat, bila dah masukkan data daripada ni, masukkan data ke prosedur kira peratus, kita perlu uji dan pastikan dia bebas ralat. Barulah yang terakhir kita tulis kod atau cara utama. Ini kod atau cara utama dimulakan. Baru kita mula tulis kod atau cara utama. Okay. Proses penghasilan atau cara, contoh 4.19. Ini proses dia lah. Okay. Next. Mengekod function input pengguna. Sekarang kita nak tulis coding. Okay. Kod atau cara untuk fungsi input pengguna yang pertama sekali tadi kan. Anda harus menentukan jenis data input. Jenis data input yang diterima oleh parameter, proses dan output bagi function ini sebelum mengekod. Okey, ni data input dia jenis float. Okay, float input. Okey, maksudnya bila kita run, dia tak ada ayat. Tak ada ayat sila masukkan harga apa tu, tak ada. Sebab dalam ni tak ada ayat apa kan. Kita masukkanlah 100 ke 200 je. Okay, dia tunggu. Cursor tu dia duk tunggu kita type input. Okay, lepas tu dia akan masuk pada pemboleh ubah harga. Lepas tu dia return harga. Okay, selepas siap mengekod function input pengguna, kod arahan harus diuji supaya bebas ralat. Lepas kita tulis yang ni, coding ni kita tulis. Lepas tu kita uji. Uji. Okay. Uji supaya apa? Supaya bebas ralat. Uji supaya bebas ralat. Okay. Okay, macam mana dia uji? Kita tengok macam mana dia uji. Okay, selepas siap mengekod,
function input pengguna, kod arahan harus diuji supaya bebas ralat. Okay, jadual pengujian input pengguna. Macam mana dia uji? Okay, yang ni. Mula-mula dia tulis yang ni kan? Okay, macam mana dia uji? Dia cuba buat ni. Okay, dia cuba buat satu macam atau cara utama jugalah. Okay, dia tulis ayat. Kalau run yang ni saja tak boleh. Dia tak boleh run function saja. Okay, dia kena ada baris yang memanggil dia. Jadi dia buat ni lah baris yang memanggil dia tu. H1 sama dengan input pengguna. Input pengguna ni adalah nama apa? Nama function. Okay, nama function input pengguna. Okay, dia akan keluarkan ayat. Masukkan harga kos. Okay, masukkan harga kos. Okay, masukkan harga kos. Dekat sini dia tulis ayat tu. Masukkan harga kos. Dia keluar macam ni. Masukkan harga kos. Okay, yang ni. Okay, lepas tu dia pergi ke sini. Print message input. Message input ni masukkan harga kos ni, dia print. Okay, daripada sini dia keluar macam ni. Okay, masukkan harga kos. Betul. Okay, yang ni dianggap sebagai message input. Okay, message input. Harga sama dengan float input. Dekat baris ni lah yang jadi macam ni. Okay, dia mula baris baru. Harga sama dengan float input. Ni pengguna input yang ni. Okay, ni pengguna input. Lepas pengguna input, harga ni akan pegang nilai 5.45. Okay, lepas tu dia return harga. Return harga, dia akan return 5.45 dekat sini. Baris ni, baris belakang ni, semua dia akan pegang nilai 5.45. 5.45 dimasukkan, diumpukkan kepada pembeli ubah baru dekat sini. Umpukkan. Maksudnya, sekarang ni 5.45 akan masuk kepada pembeli ubah yang bernama H1. Okay, dekat sini. Lepas tu print H1. Print H1 maksudnya paparkan. Paparkan nilai dalam H1. Print H1 ni lah yang keluar macam ni. Ni. Okay. Tengok dia tulis yang ni input pengguna kan. Ni input pengguna, betul lah ni. Input pengguna. Kita kena type. Yang ni kita type. Okay. Lepas tu yang ni dia automatic papar dekat kita. Ni. Okay. Yang ni yang pengguna masukkan. Harga. Dekat harga ni pengguna type 5.45 di sini. Okay, lepas tu kita enter. Ini komputer buat. Dia paparkan. Okay ya. Next. Kalau ada soalan boleh tanya dekat chat juga. Okay, next. Mengikut prosedur kira peratus. Okay, prosedur kira peratus. Ini untuk kira, kita akan letak operasi matematik kat situ. Okay. Argumen yang diterima oleh prosedur ini ialah jenis float. Argumen jenis float. Hasil kiraan peratus mesti sentiasa satu nilai yang positif. Prosedur kira peratus juga harus diuji. Okay, kita tulis yang ni adalah prosedur kira peratus. Nama dia kira peratus. Kita dah tulis dah ni prosedur. Peratus sama dengan H2 tolak H1 bahagi H1. H2 adalah harga jual. Tolak dengan harga kos, bahagi dengan harga kos kan. Okey, ini round. Round maksudnya dia bundarkan. Bundarkan nilai peratus kepada dua tempat perpuluhan. Okey, tu fungsi round. Jika peratus lebih besar daripada kosong, maksudnya kita untung lah kan. Jadi dia keluarlah keuntungan ialah peratus berapa. Else, kalau rugi. Kalau maksudnya ni lebih besar daripada peratus, true kan. True, dia akan pergi ke sini. Kalau false, dia pergi ke bawah else. Kalau false, dia pergi ke ni, bawah else ni, ke sini. Okay, jadi kita uji tengok. Sekarang kita uji. Okay, ini pengujian dia. Prosedur kira peratus, yang ni sama macam atas. Bila kita nak uji, kita buat. Yang ni lah. Macam konon-konon macam atur cara main lah kan. Kita cuba masukkan sampel data. Ini sampel data. Ini adalah sampel data. Dua sampel data kita masukkan. Bila kita nak uji, mestilah kena ada data.
Okay. Yang ni, yang belah sini 2.50 ni akan dijadikan, okay, sebelum tu. Dua-dua tu, ni, dua-dua ni, ini dan ini kita panggil sebagai apa ni? Siapa ingat lagi? Dua-dua ni kita panggil sebagai apa? Nilai yang kita hantar kepada fungsi atau prosedur. Kita panggil apa? Argument. Ya, pandailah. Argument, okay? Yang dekat sini adalah parameter. Jadi yang ni akan masuk kepada H1. Yang depan masuk pada H1. Dia ikut urutan kan? Yang belakang ni akan masuk pada H2 macam tu. Okay? So dia akan buatlah proses-proses ni. Jadi dia akan kira keuntungan ialah, okay, yang ni. Setiap baris tu dia akan paparkan output dia. Guna color apa pula color ni. Okay, baris ni dia akan paparkan untung. Okay, lepas tu baris seterusnya, baris ni akan paparkan untung juga. Logik lah untung kan, sebab yang ni harga jualan, ini harga kos. Okay, lepas tu seterusnya yang ni. Baris ketiga, rugi. Sebab harga ini harga kos, ini harga jualan. Jual lagi sikit daripada harga kos, daripada modal kita. Jadi kita rugi. Logik, betul-betul. Okay, lepas tu yang ni. Bawah sekali tu akan dapat untung ke rugi bawah sekali tu. Dia bagi kat sini kan. Kerugian ialah 0.0. Okay. Peratus tu yang ni simbol ni. Okay, dia akan keluar kan macam ni. Okay. Yang ni adalah nombor bulat. Yang dalam ni peratus ni nombor bulat. Okay, ada soalan? Kalau faham daripada awal tu memang boleh buat lah. Senang je. Anda perlu menguji prosedur kira peratus dan dengan pelbagai situasi yang berlainan. Pelbagai situasi ni pelbagai sampel data. Gunakan sampel data yang berbeza lah. Ada yang harga kos lagi tinggi daripada harga jualan. Ada yang harga jualan, itulah kena ubah-ubah. Tak boleh uji satu saja sampel data. Okay, kita nak tengok output yang mana untung, yang mana rugi, yang mana yang tiada keuntungan kan. Tapi tadi tak ada pula tiada keuntungan Patutnya kena masukkan juga. Yang berlainan supaya pengujian dapat dilakukan dengan lengkap. Didapati kod prosedur kira peratus tidak dapat menghasilkan output yang sepatutnya apabila nilai H1 sama dengan nilai H2. Oh, ada ya tadi. H1 sama dengan H2. Oh, betul yang bawah tu kan. Tak perasan tadi. Ni kan. Nampak tak kelas? Tadi pun saya tak nampak. Ini harga kos. Ini harga jual. Sama kan? Harga kos dengan harga jual sama. Patutnya output dia tiada keuntungan. Sebab H1 sama dengan H2. Okay, patutnya dapat macam ni kan? Tapi dia keluar kerugian. Kerugian adalah 0%. Oh, ini ada salah. Maksudnya ada ralat ya. Okey, ada kelas BC, boleh terus ke kelas BC ya. Yang lain kelas pendidikan Islam ke? Lemak. Okey, boleh terus ke kelas BC. Oh, panjang rupanya yang ni. Okey, jadi kita perlu buat pengubahsuaian sikit lah. Okey, kita perlu ubah suai. Oh, betul yang bawah tu kan. Tak perasan tadi. Ni kan. Nampak tak kelas? Tadi pun saya tak nampak. Ini harga kos. Ini harga jual. Sama kan? Harga kos dengan harga jual sama. Patutnya output dia tiada keuntungan. Sebab H1 sama dengan H2. Okay, patutnya dapat macam ni kan? Tapi dia keluar kerugian. Kerugian adalah 0%. Oh, ini ada salah. Maksudnya ada ralat ya. Okay, jadi kita ubah suai dekat sini. Dekat bawah ni. Okay, dekat sini. Sini. Okay. Kalau H1 sama dengan H2, dia akan keluarkan output tiada keuntungan. Okay, yang untung atau rugi itu adalah baris ni. Kira peratus H1, H2 ni. Dia akan hantar kepada prosedur kira peratus. Ni prosedur kira peratus, dia akan hantar ke sini untuk kira. Sama ada untung ke rugi ke, dia kira kat sini.
Okay, yang ni kalau tiada keuntungan dia tak payah kira dah lah. Okay. So tu kawalan ini memastikan nilai-nilai H1 dan H2 yang dihantar kepada prosedur kira peratus adalah berlainan. Okay, yang ni lah maksudnya nilai H1 dan H2 tu mesti berbeza. Kalau berbeza barulah kita hantar kepada prosedur kira peratus. Kalau sama kita tak hantar, kita tak panggil prosedur kira peratus. Kita dah tahu dah ini tiada keuntungan. Okay. Next. Selepas satu cara yang lengkap siap dikodkan, kod perlu diuji semula. Bila kita dah siap buat semua, kita perlu uji balik. Raja 4.65 menunjukkan 3 set data ujian. Okay, tengok kat situ, 3 set data ujian. Output setiap set data ujian ini adalah seperti yang dijangkakan. Okay, bila kita cuba run, yang ni dia run sebanyak berapa kali ni? Berapa kali dia run? Setiap kali kita run dia akan keluar ayat ni, restart ni kan. Jadi yang ni dia run sebanyak 3 kali. Mula-mula dia masukkan harga kos RM3.5. Lepas tu dia masukkan harga jualan RM3.5. Okay, yang ni H1 sama dengan H2. Okay, jadi tiada keuntungan. Betul tak tiada untung? Betul kan? Okay, ini adalah betul. Lepas tu dia cuba run yang kali kedua, masukkan harga kos. H1 dia adalah RM2, H2 dia adalah RM3. Okay, H1 RM2, H2 RM3. Output adalah untung ke rugi? Ini harga kos, ini harga jualan. Jualan lagi tinggi daripada harga kos. Jadi dia untung lah kan? Betul lah kita dapat untung. Okay, 50%. Lepas tu cuba lagi untuk rugi pula. Kita masukkan harga kos tu yang nilai lebih rendah, RM2. H1 RM2, H2 RM1.5. Okay, jadi mestilah dapat rugi. Jadi bila kita run tu, ada ralat lagi tak dekat sini? Kelas, nampak ralat tak kat sini? Tak ada. Tak ada ralat. Semua dah betul dah kan? Jadi betul lah atur cara kita tu. So habis sampai situ. Oh dia buat sampai fasa 3 saja kan? Fasa 4, fasa pengujian dan penyah perpijatan tu dia tak tunjuk dekat sini. Dan yang terakhir fasa dokumentasi. Dia tak tunjuk kat sini kan? Lepas ni kita kena buat lah yang tu 2 fasa berikutnya.